Ada yang berkata aku berketurunan Sayyidina Ali. Ada yang berkata aku adalah orang yang dimuliakan oleh kerana keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Ada yang berkata aku mempunyai talian persaudaraan dengan ulama itu dan orang zuhud ini. Mereka menempatkan diri mereka dalam dua perkara. Yang pertama, mereka berkata, sesiapa yang mencintai seseorang tentu akan mencintai anak dan keturunannya. Keduanya, mereka merasa memiliki syafaat dan yang paling memberi syafaat adalah ahli keluarga dan anak keturunannya. Dua perkara ini adalah salah. Kaitannya dengan masalah cinta, maka cinta Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan cinta anak Adam. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang taat kepadanya. Sesungguhnya ahli kitab, keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, tidak dapat mengambil manfaat daripada bapa mereka. Kalaulah kecintaan kepada bapa adalah mudah untuk dijadikan syafaat, maka sebahagian keturunan mereka akan berusaha mendapatkan syafaat itu. Adapun tentang syafaat, maka Allah Azza wa Jalla telah berfirman, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai oleh Allah. Ketika Nabi Nuh alaihi salam hendak membawa anaknya ke dalam kapal, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya dia bukan termasuk dalam kalangan keluargamu. Nabi Ibrahim alaihi salam juga tidak dapat memberi syafaat kepada ayahnya. Begitu juga Nabi kita terhadap ibunya. Beliau juga bersabda kepada Fatimah, puteri baginda, aku tidak berkuasa memberi apa-apa manfaat kepada dirimu melebihi daripada kekuasaan Allah. Sesiapa beranggapan bahawa dia dapat selamat kerana keselamatan ayahnya, sama dengan orang yang berasa kenyang sekalipun yang makan adalah ayahnya. Untuk bab yang ke-36, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala nak menceritakan kepada kita tentang satu masalah manusia ni, bila mana mereka tertipu dengan keturunan mereka. Dalam hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Ahadith Al-Arba'in, hadis 40. Kita selalu dengar kitab tu. Okay. Salah satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab itu ialah satu hadis yang berbunyi, man bata'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Sesiapa yang telah lambat urusannya di akhirat dengan sebab amalan yang baik tak banyak, urusan dia di akhirat lambat, makna katanya dia punya perkara baik, amalan baik tak banyak sehingga menyusahkan dia di akhirat. Kata Nabi, lam yusra' bihi nasabuh, tidak akan dicepatkan urusan itu oleh nasabnya. Hadis Nabi itu ringkas dan padat, tunjuk pada kita bahawasanya keturunan apa pun satu orang tu tidak akan memberi keselamatan kepadanya melainkan dia melakukan amal kebaikan. Dan benda ni ialah satu kefahaman yang berlaku dan menebal dalam masyarakat kita hakikatnya, iaitu satu orang daripada keturunan yang baik, maka disangka semua zuriat yang keluar daripada dia itu akan baik. Dan satu orang yang jahat, semua keturunan ataupun zuriat dia dilihat, dipandang serong sebagai satu orang yang juga membawa kejahatan. Sedangkan agama Islam tidak mengajar kita tentang benda itu. Sebab tu dalam nukilan daripada kitab Ibn Jauzi ni, Talbis Iblis ni, dia sebut bagaimana adanya sebahagian orang yaghtarru binasabihi, tertipu dengan nasabnya. Mungkin dia satu orang yang membawa nasab sahabat Nabi. Di sini dia sebut, ana min auladi Abi Bakrin, aku daripada keturunan Abu Bakar. Kita yang Melayu ni mungkin jauhlah untuk buat pengakuan itu, tapi mungkin masyarakat Arab yang paling dekat ataupun yang paling dekat untuk buat pengakuan tu. Cuma kita di tanah Melayu ni ataupun di Malaysia ni ialah keturunan Said. Minta maaf kalau ada orang yang Said dan Syarifah dalam ni. Okay. Cuma saya nak sebut tentang ada sebahagian daripadanya, tak semua. Ada mereka yang bagus, ada mereka yang alim, ada mereka yang betul-betul berpegang kepada ajaran Rasul. Mereka selalu menggunakan nama keturunan untuk mendapat kemuliaan dan penghormatan. Sedangkan itu bukanlah benda yang diajar oleh nenek moyang mereka, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri.
Selain pada tu, keturunan Said tu sendirilah satu keturunan yang khusus. Kalau kita tengok Jabatan Pendaftaran Negara, nama Said ni tak boleh digunakan sembarangan. Kita tak boleh letak. Sebab dia ada salah silah yang tersendiri. Tak boleh direka, tak boleh ditambah, melainkan cukup syaratnya. Bermacam-macam. Di Malaysia kita ni ada Al-Idrus, itu salah satu kabilah Said ataupun keturunan Said yang ramai. Al-Haddad pun ada, bin Yahya pun ada, macam-macam lah. Okay. Termasuklah tuanku raja kita pun keturunan Said lah secara umumnya. Okay. Yang membawa nasab dengan nama Jamalul Lail daripada Tarim, Hadramaut. Okay. Cuma kita nak sebut sini bahawasanya tidak dikira satu orang tu dengan kenasabannya akan menyelamatkan dia, ataupun dia guna nama nasab dia untuk dapatkan kemasyhuran dan kehormatan. Dalam ni kata Ibnu Jauzi, dia kata ada dua keadaan yang digunakan oleh orang macam ni. Ni yang guna nama keluarga untuk tujuan yang salah. Okay. Apa yang dia sebut? Dia kata wa haula'i yabnuna amrahum ala amraini. Mereka itu kebiasaannya suka guna title nasab ni kerana dua perkara. Ahaduhuma an yaqulu man ahabba insanan ahabba auladahu wa ahlahu. Satu kumpulan ni bila mana dia guna nama keturunannya, biasanya dia akan kata sesiapa yang mencintai nenek aku, nenek moyang aku, maka dia juga kena mencintai keturunan yang keluar daripada nenek moyang tu. Contoh kalau dia cinta Nabi, semua keturunan Nabi dia kena cintai. Dan hakikatnya memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ada cerita tentang kelebihan Ahlul Bait ni. Ahlul Bait ni maksudnya lah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kitabullahi wa itrati, kitab Allah dan juga keturunan aku. Yang biasa kita dengar ialah kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah aku. Tapi ada hadis yang cerita tentang kitab Allah dan juga keturunan Nabi. Okay. Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lebih kemudian daripada Imam Nawawi, ketika mana mensyarahkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ni, mereka menyebutkan dawabit. Dawabit ni maksudnya ialah guideline yang kata Ahlul Bait Nabi tu yang mana yang perlu dihargai dan dihormati, iaitu Ahlul Bait Nabi yang paling mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya keturunan Nabi ni yang datang selepas pada kewafatan Nabi, kita duduk dengan dia, kita bersama dengan dia, makin kita kenal sunnah Nabi. Makin kita kenal sunnah Nabi, makin kita rasa dekat amalan kita ni dengan tepatnya apa yang dah Nabi ajarkan. Bukan seperti mana sebahagian orang yang membuat dakwaan keturunan Nabi, atau dia memang keturunan Nabi tapi dia tidak mendekatkan orang pada sunnah Nabi, tapi orang kenal pada dia benda lain, perkara lain. Ini ialah satu talbis iblis yang berlaku. Dan yang berlaku pada masyarakat awam ialah bila mana kita lihat satu orang yang dikenali dengan keturunan Nabi ni, maka dia akan diberi penghormatan. Dia akan diberi penghormatan. Okay. Dan kita kena tahu keturunan Nabi ni dia tidak layak, kalau dia kata dia keturunan Nabi, dia tidak layak ambil duit zakat. Ada orang Said Sharifah borang zakat maid pun isi juga. Kena tengoklah, sebab Said tu pun ada perbahasan. Ada sebahagian saya dengar Said dan Sharifah ni dia bukan exactly keturunan Nabi, tapi dia Said dan Sharifah yang lahir pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Sebab dia ada satu amalan orang kita ni, mana-mana anak yang dilahirkan pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, dia akan diberi Said di hadapan nama dia. Berdasarkan satu hadis, iaitu hadis ni saya tak pasti status dia macam mana. Sesiapa yang lahir pada hari Jumaat, hari itu ialah penghulu kepada sekalian hari. Memang hari Jumaat ni penghulu pada sekian hari. Sayyidul Ayyam kita sebut. Jadi dia pun bagilah nama
anak yang lahir itu ada sayyid di hadapan. Yang ni saya tak pasti apa yang Jabatan Pendaftaran buat. Okay. Cuma yang kita tahu yang memang ada klasifikasi khusus ialah mereka yang ada nasab keturunan yang berbagai-bagai lah. Yang mana kita tahu yang datang ke tanah Melayu kita ni kebanyakannya datang daripada Yaman, keturunan-keturunan Nabi yang berada di belah Yaman. Kalau orang-orang Arab, mereka tak guna sayyid di hadapan, mereka guna asy-syarif di belakang. Syarif tu merujuk kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Memang kita dituntut untuk mencintai ahlul bait. Itu benda yang kita kena tahu. Apa yang kita sebut malam ni bukan kata ahlul bait itu tak perlu cinta, tak perlu sayang, tak perlu agung. Kita diajar untuk menyayangi ahli keluarga Nabi. Kita diajar untuk beradab dengan ahli keluarga Nabi. Tapi ahli keluarga Nabi yang mana? Ahli keluarga Nabi yang menjunjung ajaran Nabi juga. Ahli keluarga Nabi yang membawa risalah sama macam tok nenek moyang dia dulu, iaitu Rasulullah sendiri. Ataupun dia tu keturunan sahabat. Ni orang Arab dia banyak. Kalau di Jordan ni dia ada macam-macam kabilah yang dinisbahkan kepada sahabat. Kalau di Jordan tu ada satu kabilah nama dia Al-Khalidiyah, yang dikatakan asal pada keturunan Khalid Al-Walid. Okay. Kita kena hormat dia, kena beradab dengan dia kalau dia betul-betul berperangai, berkelakuan, bertabiat macam sahabat. Dan dia pun orang yang kita sebut sebagai mutadayyin, orang yang saleh, salat Jumaat, salat masjid. Dan kita boleh tengok dia orang yang bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Jadi orang yang macam ni kita kena hormatlah kalau dia betul keturunan, dia boleh sebut keturunan dia. Tapi kalau dia saja kata dia tu Al-Khalidiyah, dia tu keturunan Khalid Al-Walid, tapi ada rumah sewa, duit rumah sewa balas sebulan 2 kali. Di Jordan ada perangai lagu tu. Saya sendiri, tuan rumah saya tu Al-Khalidiyah, dia duduk cerita dia tu Khalid Al-Walid, tapi anak dia sebulan 2 kali minta sewa. Keturunan Al-Khalidiyah. Ni kalau kita kata Khalid Al-Walid hidup, yang ni kena pancung dulu sebelum berhala dihancurkan. Sebab perangai tidak melambangkan macam mana nenek moyang dia dulu. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Sebahagian orang kita, tapi dia tak duduk di Malaysia lah, dia duduk di negara lain. Cuma saya nak kata, kita orang Melayu ni dia ada satu sikap, bila mana dengar keturunan Nabi ni, kita akan muliakan. Kita akan muliakan. Okay. Jadi benda tu tak salah. Memuliakan keturunan Nabi tak salah. Cuma kalau dia yang berketurunan Nabi tu, dia nak pengaruh orang, dia nak kemuliaan orang, dia selalu duk dabik dada. Dia tu keturunan Nabi, yang tu tak elok. Kalau dia betul seorang keturunan Nabi, dia tak akan buat macam tu. Sebab yang keturunan Nabi inilah yang paling tawaduk. Yang keturunan Nabi inilah yang paling serius dan yang paling terkesan dengan ajaran Nabi yang diselewengkan sepatutnya. Yang membawa nasab keturunan Nabi ni, dialah yang paling rasa tak selesa kalau orang buat tokok tambah pada ajaran Nabi. Sepatutnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada sebahagian daripada mereka yang mencuai kan. Bahkan lebih teruk lagi, berpaling dan tidak menunjukkan perangai seperti seorang keturunan Nabi. Dan Nabi sendiri tak pernah pun mengeksklusifkan keluarga dia. Nabi tak pernah buat macam tu. Bahkan Nabi menyayangi sahabat Nabi yang bukan keturunan Arab. Antaranya ialah Salman Al-Farisi, seorang daripada Parsi. Jauh keturunan dia daripada Arab. Nabi sayang pada dia. Selain daripada tu, Nabi menyayangi Bilal bin Rabah, satu orang Habsyi, kulit hitam, jauh keturunan dia dengan Nabi. Nabi sayang pada dia kerana dia golongan yang mengikuti ataupun kita kata follow rapat ajaran Nabi dan menunjukkan kelakuan satu orang yang cuba untuk mempertahankan apa yang Nabi ajarkan. Okay. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Kemudian yang kedua yang disebut sini, wathani anna haula'i lahum syafa'atun wa ahaqqu man syafa'u fihi ahluhum wa auladuhum. Yang kedua, setengah-setengah golongan yang mengaku dia ni keturunan tertentu, special dia berbanding yang lain kerana nak kata dia tu pemilik syafaat. Yang tadi tu kerana dia nak tarik orang suruh hormat dia.
Sebab tu dia akan kata, siapa yang sayang Nabi kena sayang ahli keluarga Nabi. Betul, itu benda yang kita tak nafi. Kita semua bersetuju pada benda tu. Cuma tengok kepada keturunan Nabi yang macam mana. Sebab bila mana dia pun jauh pada Nabi, tidak menjaminlah dia tu akan follow rapat dengan Nabi. Okay. Kemudian kata Al-Imam Ibn Jauzi sini, dia kata wakilal amrayni ghalatun. Kedua-dua keadaan ini, iaitu nak tarik pengaruh orang, nak suruh orang sayang pada dia, dan juga nak mengatakan dia tu pemilik syafaat, itu semua benda yang salah. Ammal mahabbatu falaysa mahabbatullah. Adapun cara nak tarik orang sayang pada dia dengan cara macam tu, itu bukan mahabbatullahi azza wa jalla. Itu bukan cara Allah Ta'ala suruh kita saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Wa innama yuhibbu man ata'ahu. Kerana Allah Ta'ala itu mencintai yang paling taat kepadanya, bukan yang paling rapat nasab dengan keturunan nabinya ataupun rasulnya. Fa inna ahlal kitab, kata Ibnu Jauzi, sesungguhnya ahlu kitab. Ahlu kitab ni merujuk pada Yahudi dan juga Kristian. Min auladi Yaqub, mereka itu daripada keturunan Yaqub, tapi mereka juga telah dilaknat. Yahudi keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Sebab tu kita akan tengok daripada Yaqub, selepas pada tu keluarnya nabi-nabi yang lain, dan mereka membawa nasab Bani Israel, dan juga dikenali dengan nama Al-Yahud hari ini. Mereka itu ialah bangsa yang telah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka tu datang daripada silsilah keturunan keluarga Nabi juga. Walam yantafa'u bi abaihim. Mereka tak dapat apa-apa manfaat pun daripada nenek moyang mereka. Walau kanat mahabbatul abi yusra lisara ilal ba'd aidan. Walaupun Allah Ta'ala itu menyayangi kepada ayah ataupun nenek moyang mereka. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Wa amma syafa'atu, adapun berkenaan dengan syafaat, Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada. Allah Ta'ala tak akan memberikan syafaat melainkan kepada yang dia redha sahaja. Kemudian kata Ibnu Jauzi, walamma arada Nuh hamala ibnihi fis safinah. Ketika mana Nabi Nuh ingin membawa anaknya yang tak ikut ajaran dia naik sekali atas kapal untuk diselamatkan daripada banjir besar, apa kata Allah Ta'ala dalam surah Hud? Allah Ta'ala kata, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, kamu kena tahu, itu bukan anak beranak kamu, itu bukan keluarga kamu, sebab dia ingkar pada aku. Walam yashfa' Ibrahim fi abihi. Nabi Ibrahim tak dapat beri syafaat kepada ayahnya. Nabi Ibrahim beberapa kali berdakwah pada ayah dia sehingga berlaku pertelagahan. Nabi Ibrahim ni ayah dia nama Azar, satu orang yang ukir berhala ataupun orang yang melukis berhala. Dua-dua tu boleh jadi pekerjaan Nabi Ibrahim. Dan dia sangat-sangat anti dengan tauhid yang dibawa oleh anak dia. Nabi Ibrahim berdoa macam-macam, berusaha untuk dibukakan hati, tapi ayah dia tak masuk, tak berminat. Bahkan ayah dia menguatkan lagi permusuhan dia dengan anak dia, sehingga Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau malukan aku pada hari akhirat nanti dengan kafirnya ayah aku ni. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim, ketika mana Nabi SAW cerita pada kita, bila mana Nabi Ibrahim dibangkitkan di padang mahsyar bersama-sama dengan manusia yang lain, termasuk kita juga pada waktu tu nanti. Bila mana Nabi Ibrahim dibangkitkan, tiba-tiba datang ayah dia dengan keadaan yang sangat hodoh dan kusut masai. Bila mana dia datang, dia pun kata pada anak dia Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, hari ini aku bersaksi ajaran yang kamu bawa tu betul, tapi tak ada manfaat dah lepas mana kita menyaksikan kebenaran lepas daripada hari keputusan. Lalu Allah Ta'ala pun, lalu Nabi pun cerita, Nabi Ibrahim pun berdoa pada Tuhan, wahai Tuhan, dulu di dunia aku pernah berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan dengan engkau zahirkan ayah aku di hadapan aku. Sehingga Allah Ta'ala dengar doa Nabi Ibrahim, dan akhirnya Nabi Ibrahim pun tengok ayah dia yang orang tu bertukar jadi, dalam riwayat kata multatikhin, bertukar jadi dubuk,
ataupun serigala yang kotor dan akhirnya kecil, tubuh dia makin kecil dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu cerita tentang syafaat tak akan dapat juga kalau tidak taat. Sebab tu kefahaman yang perlu dibetulkan oleh orang Melayu. Bila mana dia ada anak, dia nak swastakan amal soleh pada anak dia. Itu benda yang tak betul hakikatnya. Sebab kita kena tahu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang tidak akan menanggung beban orang lain. Dalam erti kata lain, satu orang tu tidak akan menanggung kebaikan amal soleh orang lain melainkan dengan izin Tuhan, dan dia juga tidak akan menanggung dosa orang lain melainkan yang dia buat. Sebab tu sebahagian orang kita dulu, dia sungguh nak hantar anak ke tahfiz ni sebab biasa dengar hadis yang kata satu orang anak yang hafal Quran ni, dia boleh memberi syafaat kepada ahli keluarga dia, boleh tarik. Sebenarnya hadis tu ada pertikaian di kalangan para ulama. Yang sahihnya ialah satu orang yang keluar berjihad, dia boleh tarik ahli keluarga dia. Tapi kita kena tahu, yang berjihad tu berjihad yang betul-betul ikhlas pada Allah Ta'ala, dia boleh tarik. Dan kita pun pernah dengar hadis riwayat daripada Abu Hurairah, bagaimana orang yang dah berjihad sakan, akhirnya jihad dia ditolak kerana dia nakkan kepahlawanan, nama sebagai seorang pahlawan. Jadi benda tu ialah benda yang orang kata apa, yang perlu difikirkan juga. Dan kita pun kena tahu, yang kata hantar anak tahfiz ni apa semua, adakah yang dimaksudkan dengan hafal Quran semata-mata? Sebab kita kena tahu, hafal Quran di sekolah tu, ia baru stage pertama untuk ambil manfaat pada Quran. Dan kita kena sedar, kita kena baca banyak sikit, kita kena tengok. Ada sebahagian tabi'in hafal Quran, baca Quran elok, faham ayat Quran, tapi berkawan dengan golongan-golongan yang tak betul, jadi sesat. Antaranya ialah Abdullah bin Muljam. Dia itu antara orang yang telah direkomendasi oleh Umar Al-Khattab untuk jadi guru Quran di Mesir pada waktu zaman Gubernur Amru bin Al-As. Tapi akhirnya dia terkesan dengan fahaman Khawarij, sehingga dialah yang bertanggungjawab membunuh Ali bin Abi Talib. Sanggup dia musafir daripada Mesir pergi ke Kufah, bunuh Ali. Tu yang hafal Quran zaman sahabat duk hidup. Yang hafal Quran zaman kita boleh jamin ke dia tu akan selamat pada ideologi-ideologi yang menyeleweng. Sebab kita pernah tengok, saya sendiri pernah tengok, ada orang yang hafal Quran daripada kawan-kawan kita, dia menyokong idea pluralism, kesamarataan agama. Hafal Quran, duduk di ZQ, hafal Quran habis, masyi pun Quran. Okay. Jadi itu benda kita kena tahu. Sebab sebahagian orang dia rasa anak dia dah hafal, dia dah selamat. Tak. Kamu nak selamat, kamu kena beramal, bukan anak kamu yang kena beramal. Sebab tu kalau tengok sindiran oleh Ibnu Jauzi ni cukup-cukup pedas di hujung ni. Kata Ibnu Jauzi, dia kata wa man dhanna annahu yanju bi najati abihi, sesiapa yang menyangka dia akan selamat dengan syafaat datuk nenek moyang dia, kaman dhanna annahu yashba' bi akli abihi, seperti satu orang yang menyangka dia kenyang dengan makannya ayah dia. Ayah kita makan, tiba-tiba kita kata saya kenyang lah. Sebab apa? Ayah makan, bukan dia pun makan, tapi dia kenyang lebih pada ayah dia. Dia sedawa lagi panjang pada ayah dia. Itu benda mustahil pada akal. Nak tunjuk pada kita sini ialah manusia, dia nak berjaya, dia nak selamat akhirat, dia kena beramal. Dia tak boleh jual nama ahli keluarga Nabi. Kalau dia keluarga Nabi ataupun dia keluarga sahabat, dia keluarga orang saleh, dia keluarga wali sekian, dia tak boleh jual nama tu. Dan dalam masa yang sama kita pun kena tahu juga, orang yang jahat, keturunannya belum tentu lagi jahat. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab ada orang bila mana dia tengok, oh ayah dia jahat, dia jahatkan semua sekali, termasuk cucu yang belum keluar lagi. Itu ialah perbuatan yang zalim pada manusia. Itu ialah satu kefahaman yang perlu dibetulkan. Jangan memandang manusia daripada luaran semata-mata, sebab di antara kita ni kita tak tahu siapakah yang paling baik. Sebab tu kalau kita tengok dulu ada satu orang pendeta Za'bah, dia pernah tulis satu buku, Perangai Suka Bergantung kepada Orang Lain. Buku tu pernah diharamkan dulu oleh
pihak kerajaan bila mana buku tu nampaknya macam mengkritik sebahagian amalan orang Melayu kita. Sebab tu Za'bar dia tulis dalam tu, dia kata ada sebahagian orang kita bila mana dia mati, dia mengharapkan bacaan Al-Quran, zikir, doa daripada anaknya, sedangkan waktu dia hidup satu doa pun dia tak pernah panjatkan kepada Tuhan, zikir pun dia tak pernah buat, baca Quran pun tak ketahuan hala, tiba-tiba nak harapkan anak ataupun keturunan ataupun orang lain tolong kirim pahala tu kepada dia. Walaupun kita tahu bacaan Quran kepada si mati ni ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Ahmad menerima pahala tu boleh sampai, dan sedekah satu orang anak jika diniatkan kepada anak dia boleh sampai. Tapi hidup ni bukan nak tumpang orang. Hidup ni ialah untuk kita buat ataupun cari bekal kita tu sendiri. Ini benda yang kita kena tahu, perkara yang kita kena tahu, supaya kita tidak terleka, tidak didivertkan, diarahkan cara fikir tu kepada benda lain. Okey. Seterusnya saya nak pergi kepada bab yang ke-37. Saya tak nak baca dah syarah. Bab syarah dan tahqiq dia tu saya dah sebut sekali dah tadi. Okey. Bab yang ke-37 muka surat 237. Okey. Iaitu bab yang bertajuk sertai pertubuhan yang baik untuk menunjukkan dia baik. Okey. Tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi sini. Wa min talbisihi alaihim an ya'tamida ahaduhum ala khullati khairin wa la yubali bima fa'ala ba'daha faminhum man yaqulu ana min ahli sunnah wa ahlu sunnati ala khairin thumma la yatahasha 'anil ma'asi wa kashafa hadha talbisu an yuqala lahu innal i'tiqada fardun wal kaffa 'anil ma'asi fardun akhar فلا يكفي أحدهما عن صاحبه وكذلك تقول الروافض نحن يدفع عنا موالاة أهل البيت وكذبوا فإنه إنما يدفع التقوى. Muka surat 238. Maksud terjemahan kata-kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala daripada kitab dia Talbis Iblis. Apa maksud dia? Daripada tipu daya iblis ke atas orang awam, mereka hanya menyertai kumpulan yang baik, dan selain itu dia tidak kisah dengan apa yang dilakukan selepas itu. Di antara mereka berkata, aku termasuk Ahlus Sunnah, dan pada Ahlus Sunnah itu terdapat kebaikan. Lalu setelah itu dia tidak menghindari kemungkaran, dan dikatakan kepadanya menjaga akidah adalah kewajipan, dan meninggalkan maksiat adalah satu kewajipan, satu yang lain. Dan seseorang itu tidak boleh memilih hanya salah satu daripadanya. Penganut Rawafid, iaitu Syiah sini yang dimaksudkan, juga berkata kita harus dibela kerana kesetiaan kita kepada Ahlul Bait, padahal mereka hanya berdusta. Padahal takwalah yang memelihara kita daripada seksaan dan pembalasan, bukannya sekadar mendakwa dengan kata-kata kami pencinta Ahlul Bait. Apa yang Ibnu Jauzi nukilkan ni, dia lebih nak hentam Syiah pada waktu ni. Kita tengok dalam syarah dan tahqiq, ada daripada kalangan orang awam yang menyertai sesebuah pertubuhan atau persatuan yang baik tetapi tidak melakukan kebaikan. Apa yang disebutkan dalam syarah ni umum. Ada sebahagian orang dia sertai satu pertubuhan. Pertubuhan tu banyak. Boleh jadi parti politik, boleh jadi NGO, boleh jadi apa-apa sajalah, badan apa, semua boleh jadi yang duduk dalam persatuan yang baik ni. Contohnya seseorang itu menyertai sebuah pertubuhan yang menegakkan ajaran Islam, tetapi dia sekadar menyertai sahaja tanpa melakukan apa-apa kebaikan. Dia masuk dalam kumpulan tu tapi dia tak buat apa-apa kebaikan. Bila mana sebut pertubuhan ni, dia perkataan yang umum. Macam saya sebut tadi, jangan kita terbayang parti politik saja, jangan kita terbayang NGO saja, termasuk juga orang yang memasukkan diri dia dalam kumpulan orang-orang yang dikenali dengan sekian. Contohnya satu orang yang dah belajar agama, bila mana dia duduk di kalangan orang yang belajar agama yang lain, dia dikenali sebagai orang yang belajar agama. Walaupun orang belajar agama ni dia tak buat persatuan. Satu orang dah pergi belajar dalam bidang agama, walaupun dia tak suka orang panggil dia ustaz. Ni sebahagian, kita tengok sebahagian anak-anak kita yang muda yang baru balik,
Dia rasa benda tu tawaduk. Tak nak orang panggil dia ustaz. Okey, itu bagus. Itu benda yang bagus. Tapi dia tak nak orang panggil dia ustaz dan dia cuba untuk buat perwatakan dia tu tak nampak macam ustaz sebab dia nak buat benda yang orang awam lain buat. Dia nak hidup dengan cara orang awam. Tuhan dah angkat dia sebagai penuntut ilmu, dah hantar dia sampai ke Timur Tengah ke mana-mana, tapi dia balik, dia selesai belajar, dia jadikan diri dia orang awam. Bila mana dia dengar adanya problem dalam agama, adanya kesamaran, dia tak nak jawab. Dia tahu benda tu. Waktu dia belajar dulu pun, dia buka kitab, dia tahu penerangan para ulama tentang tu. Waktu dia jawab periksa pun, dia markah penuh. Dia boleh hurai masalah fiqh ni, dia boleh jawab masalah fiqh ni, tapi bila mana dia berada di medan yang sebenar, dia cuba nak melarikan diri. Sebab tu saya ingat Dr. Abdul Karim Zaidan dia sebut, jangan kamu jadi orang yang melakukan dosa besar. Kepada pelajar-pelajar Malaysia yang pergi jumpa dia, antara contoh dosa besar ialah lari pada medan perang. Sekarang ni kita tak perang angkat senjata, tapi perang angkat pen, tulis maklumat-maklumat yang sahih, jawab balik auta-auta yang tak betul. Itu peperangan ideologi yang berlaku. Tapi ada sebahagian orang dia tak buat benda tu. Saya tak nafikan ada yang memang belajar dan dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu dengan kadar yang sedikit, dia buat dengan kadar yang sedikit. Kita tengok kesungguhan para sahabat. Bila mana berlakunya ataupun diserunya seruan untuk berjihad, sebahagian mereka cuba juga untuk keluar jihad. Walaupun mereka tu bukanlah badan yang besar sangat, bukanlah orang yang kuat sangat, tapi cuba nak menyertai. Taklah berada di bahagian depan, tapi kalau berada di bahagian belakang pun dah rasa untung. Tapi sebahagian daripada orang yang menuntut ilmu, bila mana berlaku kekeliruan, dia tidak cuba untuk bersama-sama mempertahankan kebenaran, tapi lebih dahsyat lagi melakukan sindiran kepada orang-orang lain yang cuba buat kebenaran ataupun betulkan benda yang salah. Ini musibah yang sangat besar. Dahlah berpaling pada medan perang, bantu musuh pula. Ini benda yang sangat-sangat tak sepatutnya berlaku. Jadi saya sendirilah, dari sudut hati saya sangat kecewa bila mana ada sebahagian kawan-kawan ni, kita tahu dia cerdik, belajar di universiti dulu cerdik, tiap-tiap semester ni nama naik honor board, memang cerdik. Dia boleh jawab jawapan tu dengan betul, tapi bila mana berada di kalangan masyarakat, dia diam. Berlaku kekeliruan, dia diam. Bila mana kita kata jawablah sikit, tak apa, entah seorang dah cukup. Mana cukup? 1000 lawan 1 tak cukup. Sekali baca komen, demam 3 hari, tak cukup benda tu. Ini benda yang kita kena tahu. Kadang-kadang ni saya serulah secara umum, mungkin ada yang tengok live, kalau tak boleh jawab, tolong share jawapan yang benar. Itu dah cukup dah. Itu dah cukup. Tapi takkan nak berpada dengan dah cukup. Jadilah yang memenuhkan ataupun yang buat bekah baru yang lebih besar, supaya bekah itu lebih besar. Cara nak lawan kebenaran ni, nak lawan kejahatan ni, ialah kita duk cerita kebenaran hari-hari. Macam mana golongan yang tak betul, dia cerita benda tak betul hari-hari. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab apa benda tu tak betul, dia jadi betul? Sebab orang yang tak betul ni, dia cerita hari-hari, sehingga benda tu jadi biasa, normal. Jadi biasa. Dia macam COVID ni lah. Awal-awal takut, dulu perlih 7, bawah pada 10 kes. 7 tu tak nak keluar rumah dah kunci pedai ayam sampai 5 depan rumah, punya tak nak keluar. Sekarang 50, 30 muka selamba keluar, tambah pula dengan rentah negeri. Sebab apa? Normal, hari-hari dah berlaku. Dia jadi malah nak peduli dah. Itulah juga sifat benda-benda yang tak betul. Bila mana dinormalizekan, orang akan nampak benda tu biasa. Jadi orang yang bawa kebenaran, dia kena lawan balik benda tu dengan dia kena sebut. Dan dia terpaksa tahanlah. Bila mana kita nak perkenal benda baru ni, memang akan berlaku sedikit hentaman. Itu benda yang tak dapat nafi. Sebab tu kalau kita tengok jawapan Waraqah bin Naufal, bila mana Nabi tanya, bila mana dia beritahu yang datang jumpa kamu tu wahai Muhammad ialah Jibril, Namus, yang pernah jumpa Nabi-Nabi terdahulu. Maka kata Waraqah bin Naufal, satu masa nanti orang sini, iaitu orang Mekah, dia akan halau kamu keluar daripada negeri ni, daripada tempat ni, kerana kamu cerita benda ni. Nabi pun tanya, amu kharijiyahum, adakah kerana aku nak cerita benda betul, orang akan
halau aku keluar. Apa jawapan Waraqah bin Naufal? Jawapan Waraqah bin Naufal ialah tidak ada orang yang buat kerja ni melainkan dia akan dihalau, dibenci oleh sanak keluarga dia ataupun orang dekat dia yang berpegang pada benda yang salah. Maknanya nak tunjuk pada kita sini, siapa-siapa yang melawan arus perdana, walaupun benda tu salah yang jelas, tapi dengan sebab benda tu orang dah nampak betul, dia akan kena. Dan kita tak payah fikirlah kaedah dakwah yang paling lembut. Memang dia ajar untuk berdakwah dengan cara paling lembut, tapi kita kena tahu, dalam dakwah itu bukan hanya bercakap lembut semata-mata. Dia ada juga part kena tekan bagi keras sikit, tapi bukanlah keras yang melampau sampai radikal. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya keberanian. Sebab itulah bila mana satu orang dia belajar agama, dia bukan hanya kena belajar dan doa supaya Allah Ta'ala berikan dia mudah untuk belajar. Ada orang doa siang malam supaya dia tu CJ dia markah tinggi. Dia juga kena doa pada Tuhan, ya Allah jadikanlah aku ni berani berhadapan dengan kebatilan. Berani. Ramai orang dia cemerlang di atas kertas, tapi dia gagal di lapangan sebab dia doa tertinggal. Dia doa yang bahagian cemerlang periksa. Dia tak doa pada cemerlang aplikasi ilmu yang dah dipelajari secara teori itu. Itu juga termasuk daripada bab yadfa', menolak ataupun membantu orang kata apa, benda-benda yang batil untuk hilang. Okay. Itu benda yang kita kena tahu yang dimaksudkan oleh apa nama ni, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala tu sendiri. Okay. Kemudian apa lagi dalam syarah ni dia sebut, dia kata lebih teruk lagi kejahatan yang dilakukan sebelum dia masuk ke dalam pertubuhan itu tetap diteruskan tanpa ada rasa bersalah. Walhal menyertai sesebuah pertubuhan yang baik tidak menjamin dirinya akan menjadi baik. Walau bagaimanapun, dengan menyertai sesebuah pertubuhan yang baik, jalan kepadanya untuk melakukan kebaikan akan menjadi mudah. Itu sepatutnya. Bila mana kita duduk dalam kumpulan yang baik, kita akan terbuka jalan untuk lebih melakukan kebaikan. Bukan kita hanya tumpang nama. Terdapat juga sekumpulan orang awam yang lain yang menyertai sesebuah pertubuhan yang baik tetapi sikapnya tetap tidak baik. Kita beri laluan azan dulu. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey, kita sambung sikit lagi syarah dia muka surat 239 tu. Perenggan yang terakhir, terdapat juga sekumpulan orang awam yang lain yang menyertai sesebuah pertubuhan yang baik tetapi sikapnya tetap tidak baik. Ini musibah. Contohnya seseorang yang telah berada dalam sebuah pertubuhan yang baik tetapi dia terus berkata buruk dengan mengeluarkan kata-kata kesat, mencaci dan menghina kumpulan yang lain. Ini antara benda yang problem bila mana satu orang dia duduk dalam pertubuhan yang baik, dia tidak menjadikan diri dia baik. Sama ada dia keluarkan kata kesat untuk defend kumpulan dia, ataupun dia bermain kaedah sarkastik macam sindir pada orang untuk menunjukkan dia sebagai kumpulan yang terbaik. Sedangkan dia tidak menyadari bahawa iblis telah berjaya menusukkan tipu daya kepadanya secara diam. Jadi itu bahagian daripada tipu daya iblis. Cuma kesimpulan yang saya nak sebut sini ialah bila mana kita hidup atas dunia ni, hidupnya ialah untuk bersama dengan kebenaran dan tetap dengan kebenaran. Sebab tu benda-benda yang betul, kita tetap dengan benda-benda yang betul, dan kita tidak bersama dengan benda-benda yang salah walaupun ia datang daripada kumpulan sendiri. Jadi itulah benda yang kita boleh tengok daripada kehidupan kita hari ini. Tahun mana, tamadun apa pun, ialah kita berada dalam perjuangan untuk bersama dengan kebenaran. Macam mana kita tengok beberapa hari ni, bukan beberapa hari, baru hari ni lah kot, bila mana orang war-warkan berita tentang dirapatkan saf di Masjidil Haram. Maknanya Arab Saudi telah memberikan kebenaran untuk kerajaan dia untuk merapatkan saf. Ini ialah negara Islam yang kedua selepas Qatar. Qatar lagi awal rapatkan saf. Okay. Dan kita pun insya-Allah akan menuju ke arah itu. Jadi bila mana dah rapat saf ni, keluarlah status-status yang kadang-kadang sarkastik juga. Okay. Terutamanya orang-orang yang lawan anti-vax ni lah, yang anti-vaksin ataupun yang percaya kepada COVID ni konspirasi ataupun perancangan Illuminati. Okay. Yang terkena tempias Illuminati punya geng ni ialah termasuklah pemimpin-pemimpin Islam yang menyokong ataupun yang bersama dengan cara untuk membendung COVID ni. Sebab tu fatwa para ulama solat jarak ni, kalau kita tengok, bahkan kita di Perlis ni pernah jadi isu yang sangat panas sehingga kita buat diskusi untuk bahas sebab tu. Sebab mereka melihat solat jarak ni adalah satu benda yang cuba untuk menjauhkan orang Islam. Dulu ada satu orang tu dia kata macam-macam, sehingga dia kata ini ialah projek untuk blok orang supaya tak boleh buat haji. Akhirnya bila mana sah boleh jarak, diam, tak buat status apa-apa. Diam, tak kata apa-apa. Adakah Arab Saudi sudah keluar daripada grup Illuminati? Dia tak bayar yuran bulanan ke macam mana? Wallahu a'lam. Okey. Jadi boleh rapat balik saf. Tapi dulu yang kena teruknya negara ni lah. Okey.
Dulu bila mana mula-mula nak salat jarak ni semua orang takut-takut. Tengok Arab Saudi salat jarak, akhirnya ramailah yang ikut salat jarak tu. Okey. Sekarang ni negara tu ataupun tempat tu dah menjadi tempat yang agak awal untuk salat rapat-rapat. Dan kita harapkan benda tu pun kita dapatlah. Kita di Perlis ni pun dah 1 meter, dah makin dekat dan dah makin dekat. Cuma itulah kalau kita tengok akhirnya benda tu akan jadi bualan kosong dan dia akan berulang kalau ada penyakit-penyakit baru pula akan datang nanti. Kalau kata penyakit tu dahsyat, entah apa yang akan berlaku. Cuma kita kena jadi orang yang tak cepat sangat buat spekulasi dan kita cuba cari titik kebenaran semampu kita lah. Jadi itu benda yang saya nak sebut. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bab-bab yang lain. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.